YouTube Cikgu Liza. Jangan lupa subscribe dulu ya bagi yang belum. Okey, selepas ni boleh ikuti video-video daripada Cikgu Liza. Jangan lupa. Okey, kita sambung tentang tips untuk cemerlang matematik dengan Cikgu Liza. Okey, pelajar-pelajar semua dah ready? Macam mana kita nak jadi cemerlang dalam mata pelajaran matematik? Okey, boleh Cikgu Liza teruskan? Okey, kita teruskan, kita lihat apakah caranya. Okey, bagaimanakah caranya untuk kita menjadi pelajar yang cemerlang matematik? Okey, pertama kita mestilah hafal sifir supaya cepat untuk kita mengira dan mahir dengan sifir. Ada pelbagai cara untuk kita hafal sifir. Sama ada kita hafal pada waktu malam, kita hafal pagi, petang dan bila-bila masa saja hafal. Sebenarnya tak susah pun menghafal sifir. Tapi kita kena rajin. Okey, jangan malas. Kalau kita malas, macam mana kita nak berjaya? Betul kan? Okey, mesti hafal sifir. Tapi kalau tak boleh sangat, kita ada pelbagai teknik sifir. Ada pelbagai cara untuk kita menggunakan sifir. Apapun yang terbaik adalah hafal sifir. Yang kedua, kita mesti tahu kemahiran asas matematik. Tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Okay, semua kemahiran asas ini sangat penting untuk kita jadi pelajar yang cemerlang dalam matematik. Tanpa kemahiran asas matematik, kita tak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Okey. Seterusnya, yang ketiga, kita mesti tahu kata kunci matematik. Gariskan kata kunci pada soalan dan hendaklah fahamkan kehendak soalan. Jika kita tak faham kehendak soalan dan kita tidak menggaris kata kunci, nanti kita tak jumpa apakah yang dikehendaki oleh soalan. Ya, seandainya pelbagai soalan penyelesaian masalah yang keluar, jika kita hanya sekadar membaca tanpa memahaminya, maka kita tak mampu untuk menyelesaikan soalan itu dengan baik. Jadi cara mudah adalah kita kena tahu yang mana dikatakan kata kunci dalam soalan penyelesaian masalah matematik. Okey. Apakah contoh kata kunci itu? Ada pelbagai. Okey, nanti boleh ikuti channel YouTube Cikgu Liza untuk tajuk mengenal pasti kata kunci dalam soalan matematik. Jadi jangan lupa cari dan ikuti. Okey, YouTube channel Cikgu Liza. Ada lagi tak? Apa lagi tips-tips yang kita rasa penting untuk mencapai cemerlang dalam matematik? Okey, ada lagi rupanya. Yang keempat ialah kita mahirkan dan hafal semua formula matematik yang dipelajari dan juga pertukaran unit. Ini sangat penting. Tanpa kita ketahui formula, bagaimana kita nak menjawab soalan yang melibatkan formula? Begitu juga, tanpa kita mengetahui bagaimana pertukaran unit-unit asas matematik, kita tak tahu nak jawab soalan-soalan yang melibatkan pertukaran unit dengan betul. Jadi, mesti pelajar-pelajar kena kuasai kemahiran mengingat formula, menghafal dan juga pertukaran unit. Jangan lupa tu. Seterusnya, yang kelima, pelajar-pelajar perlu buat latihan dan latih tubi selalu dengan menjawab pelbagai soalan yang melibatkan pelbagai aras. Aras senang, aras sukar, aras sederhana, aras tinggi, aras rendah. Semuanya kita kena cuba.
Okey, jangan hanya mencari soalan yang mudah sahaja semasa latihan. Untuk cemerlang, kita perlu latih menjawab pelbagai soalan supaya kita jumpa dengan pelbagai bentuk soalan dan melatih diri kita untuk menjawab soalan dengan mudah apabila kita berjumpa dengan pelbagai soalan. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Ada lagi tak? Ada. Yang keenam, kita mesti rajin rujuk guru dan bertanya guru jika ada yang kita tak faham atau bermasalah. Jadi, jangan malas bertanya dengan guru. Rujuklah guru sentiasa supaya kita dapat kenal pasti masalah kita dan kita ketahui apakah jawapan yang betul atau tidak. Jadi, mesti rajin rujuk dengan cikgu masing-masing. Okey? Ada lagi tak? Okey. Ada ke tak? Ada. Iaitu yang ketujuh, kita mesti yakin kepada kebolehan diri. Jangan terlalu bergantung kepada kawan atau guru. Mesti rajin mencuba dan berusaha terlebih dahulu. Buat dan cuba dulu sebelum bertanya. Dah cuba, baru tanya betul atau salah. Ini untuk apa? Untuk bina keyakinan diri kita. Jika kita hanya sekadar membaca soalan, tanpa berfikir, tanpa mencuba dan terus tanya cikgu, bermakna kita tidak latih diri kita untuk yakin pada kebolehan kita. Sedangkan sebenarnya jika kita baca, kita teliti, kita cuba faham dan kita cuba jawab dulu, itu cara untuk kita bina keyakinan diri. Betul atau salah, lain cerita. Kita akan kenal pasti salah atau betul itu apabila telah kita mencuba dan kemudian bertanya dengan guru. Barulah kita akan tahu betul atau salah jawapan kita. Jika betul, hasil dari cubaan kita tadi bermakna kita telah berjaya. Jika kita salah, hasil cubaan kita tadi, kita boleh perbaiki kelemahan itu. Okey, jangan putus asa. Jadi itu cara kita bina keyakinan diri. Terus mencuba. Okey? Okey, yang ke-8, bagaimana caranya? Okey, kita tunjukkan kaedah satu persatu semasa mengira, terutama dalam kertas 2. Jadi pastikan pelajar-pelajar menunjukkan kaedah satu persatu supaya jelas dan juga dapat dikenal pasti cara yang betul ataupun salah. Jadi apabila pelajar menjawab, tunjuklah kaedah dengan betul satu persatu. Okey, supaya kita lebih jelas dan lebih faham. Okey, boleh? Seterusnya, ada lagi ke? Ada. Okey, yang ke-9. Jika kita jawab soalan kertas 1, kira yang mudah dan faham dahulu. Kemudian baru buat soalan yang sukar. Jangan kira terlalu lama pada soalan-soalan yang sukar. Kerana ini akan menyebabkan kita tidak cukup masa. Jadi sebab itu bila kita membaca soalan, kita rasakan soalan itu kita tidak faham atau kita rasa sukar, maka tinggalkan dahulu, jawab dahulu soalan yang mudah. Okey, setelah menjawab soalan yang mudah, dah habis semua satu pusingan kertas, satu pusingan sampai akhir, maka cari balik soalan-soalan yang sukar yang kita tinggalkan tadi. Okey, dengan itu kita dapat menggunakan masa dengan betul. Okey. Dan yang ke-10, semak jawapan dengan teliti setelah siap. Semak dengan mengira semula, bukan hanya sekadar pandang sahaja. Jika kita menyemak dengan hanya memandang sahaja, jawapan yang kita kira salah pun akan kita katakan betul. Jadi sebab itu kita semak dengan cara mengira semula di ruang yang lain, tanpa memandang jawapan yang telah kita buat tadi. Setelah mengira, baru perhatikan balik jawapan yang kita buat tadi. Adakah sama? Jika sama, mungkin itu adalah betul. Jika tak sama, mungkin ada kecuaian yang kita kira. Jadi sebab itu digalakkan menyemak semula dengan teliti dengan cara mengira semula. Okey.
Okey, itu sahaja dulu Cikgu Liza bagi tips-tips untuk cemerlang dalam matematik. Jadi, jangan putus asa ya. Semoga sukses semuanya. Rajin-rajin belajar. Terus ikuti channel YouTube Cikgu Liza ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Follow channel Cikgu Liza selalu. Okey, ikuti video-video seterusnya. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton channel YouTube Cikgu Liza. Teruskan follow ya. Jangan lupa subscribe.